Assalamualaikum. Jadi kita akan masuk kepada chapter yang baru, iaitu chapter ke-6, periodic table. Okey. So kita tengok apa objektif untuk periodic table. So 6.1. At the end of the lesson, first we can students should be able to specify the period, groups and block. Okay, and then second objective is to reduce the position of element in the periodic table from electronic configuration. So ini adalah jadual berkala yang familiar lah, yang biasa kita tengok. So kalau kamu lihat kat sini, so seperti yang kita tahu, untuk periodic table, so kita ada group di bahagian atas ni. So ini adalah group lah. Grup 1, grup 2, grup 3 sampai grup 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Okey. So kita ada 18 grup, and then yang kedua kita ada period pula, ada color. Okey, ada period 1, period 2, 3, 4, 5, 6 sampailah period ke-7. Okey. So period ke-7. Okey, untuk peringkat matrikulasi ni kita ada sedikit lagi penambahan, iaitu kita ada blok. So kita ada blok S. Okey, blok S grup 1, grup 2 tu tergolong dalam blok S. And then yang kedua adalah blok P. Okey, blok P daripada grup 13 sampai grup 18. Okey, nombor 3 adalah blok D. Blok D start from group 3 until group 12, and then finally kita ada group block F. Okay, block F. So the location of block F actually dekat sini. So dipanggil group lantanida dengan actinida. Okay, so daripada proton number 58 sampailah 71 itu untuk lantanida, and then actinida 90 until 103. Okay, so itu adalah blok-blok yang kita ada lah. So dia sesuai dengan subshell. Okay, subshell. Kita ada subshell S, subshell P, subshell D dan juga subshell F. Okay. Alright, okay, ada beberapa terms yang kamu nak kena tahu. So contohnya daripada electronic configuration. Okay, contoh untuk blok S. So katakanlah kita ada sodium, proton number dia 11. When we write the electronic configuration, we got the configuration is 1s2, 2s2, 2p6 and 3s1. So ada beberapa term yang kamu nak kena maklum kat sini. First adalah inner electron. Okay, inner electron tu adalah elektron yang duduk dekat inner shell. Okay, inner shell. Sebab kalau kita tengok kat sini dia ada 3 shell. Shell number 1, shell number 2 and shell number 3. Okay, ni shell number 3 lah. Shell number 3. Jadi inner shell adalah shell yang duduk dekat dalam. Ini outer shell. Okey, 3 ni adalah outer shell. Jadi inner shell yang duduk dekat shell nombor 1 dan shell nombor 2. So elektron yang duduk pada shell nombor 1 dan shell nombor 2 itu kita panggil sebagai inner electron. Alright, and then dia ada outer electron. Okey, outer electron, elektron yang duduk dekat outer shell, shell yang luar sekali. Okey. Dan ada satu lagi istilah dia panggil valence electron. Okey, valence electron samalah juga dengan outer electron. Itu untuk blok S. Okey. Kalau disebut outer electron dengan valence electron itu adalah benda yang sama. Okey, untuk blok P contohnya untuk nitrogen. Okey, proton number dia 7. Electronic configuration dia 1s2, 2s2, 2p5. So kalau kat sini ada 2 shell. Ada shell nombor 1, ada shell nombor 2. Jadi kalau kita tengok kat sini, outer shell adalah shell yang kedua lah. Jadi inner shell adalah shell yang pertama. So inner electron adalah elektron yang duduk pada shell nombor 1. Maksud dia inner electron dia ada 2 lah. Kalau macam tadi untuk sodium, kalau disebut inner electron, so you have to total, kena jumlahkan semua. Elektron dia kalau inner electron, maksudnya dia ada 10 lah kat sini. 10 elektron, inner electron.
Kalau outer elektron, so dia ada 1. 1 macam tu. Okey, sama juga kalau untuk nitrogen ni bentuk blok P. So ini elektron dia ada berapa? Elektron dia ada 2. Okey, 2 ini elektron. Outer elektron dia, okey, outer elektron dia ada 7 lah. Okey. Outer elektron dia ada 7 ataupun sama juga untuk valence elektron dia adalah 7. So itu untuk blok S dan juga blok P. So dia berbeza sikit untuk blok D. Contohnya kita ada ferrum ataupun iron. Okey, besi kat sini kan, besi. Iron, proton number 26. So when we write the electronic configuration, so we got 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Okay, 4s2, 3d6. So kat sini ada beberapa. Kalau kita tengok sini shell nombor 1, shell nombor 2, shell nombor 3. Kalau kamu tengok shell nombor 3, so 3d ni pun termasuk dalam shell nombor 3. Cuma kalau menurut Aufbau, aturan Aufbau rules, so kita kena isi elektron mengikut aras tenaga meningkat. Jadi 4s dengan 3d, 4s lebih rendah dia punya aras tenaga. Jadi kedudukan dia akan duduk di depan daripada 3d. Tapi kalau disebut sebagai inner elektron, okay, so kena tengok, okay, inner elektron. Okay, outer elektron adalah elektron yang duduk dekat outer shell lah. Dalam kes ni adalah outer shell. Shell yang luar sekali. Okay, shell yang luar sekali. Jadi kalau outer elektron dia akan ada 2 sahaja. Okay, 2 sahaja. Jadi kalau inner elektron termasuklah juga dengan 3D. Okay, inner elektron termasuklah dengan 3D. So kalau dikirakan berapa jumlah inner elektron, kena jumlah semualah. So sini ada 8, 10, so 18, 18 campur 6, 20, 24. Okey, 24. Jadi outer elektron ada 2 sahaja. Cuma ya berbeza sedikit kalau untuk valence elektron. Jadi valence elektron untuk blok D, bila disebut valence elektron, jadi untuk blok D, dia diambil kira bermula daripada 4s dan juga 3d. Jadi valence elektron dekat sini dia ada 8 elektron. Jadi dia berbeza sedikit untuk blok S dan juga blok P. Okey, so itu beberapa istilah lah. Okey, beberapa istilah yang kena maklum. Kita kena maklum. Sebelum kita identify the position of element in periodic table. So ada beberapa step untuk kita nak identify group. Okay, first kamu kena tulis electronic configuration. Okay, refer the number of electron. Cuma ini kena make sure bila kamu nak identify group, so kena rujuk atom. Okay, make sure ini kena rujuk untuk atom. Jangan rujuk ion. Sebab dalam periodic table dia tidak ada ion. Dia disusun dalam bentuk atom. Okey, bentuk atom. So jangan kelirulah. Refer kepada number of electron. Sebab susunan tu dia merujuk kepada elektron. Rujuk kepada elektron. Atau nak lebih mudah, rujuk kepada proton number lah. Sebab walaupun dia membentuk ion, either dia receive atau dia remove elektron, jadi bilangan proton dia tetap sama. Okey. Kalau kita nak menentukan group lah, group. Sebab group ni dia merujuk dalam periodic table. Periodic table. Okey. Jadi make sure kena rujuk dalam bentuk atom. Right? Kena rujuk dalam atom lah, jangan merujuk dalam ion. Okey. Yang kedua, kita boleh determine dia punya blok. Okey, sama ada S, P, D ataupun F. Okay, and then yang ketiga, determine valence electron. Valence electron macam kita bincangkan tadi. Okay, blok S dengan blok P tak ada masalah. Okay, blok S dengan blok P tak ada masalah. Ikut saja. Okay, masalah dia cuma ada pada blok D. Okay, blok D. So dia sebab dia termasuk sekali dengan part S. Sorry bukan part S. NS dan juga N-1D. So dia ada berbeza sedikit lah. Blok P dengan blok S, so dia tak ada masalah yang tu. Okay.
So, and then lepas tu kita boleh cari dia punya group. Okay, group 1 sampai group 18. Right? Group 1 sampai group 18. Okay. Kalau untuk blok S, group dia sama. Kalau untuk blok S dan blok D, kumpulan sama juga dengan valence elektron. Okay, kalau valence elektron ada 2 di grup 2. Kalau valence elektron ada 4 di grup 4. Kalau valence elektron dia 8 di grup 8. Cuma kalau untuk blok P, grup ya, kumpulan valence elektron kena tambah dengan 10. Itu kaedah dia lah. Valence elektron kita tambah 10. Cuma kita tengok beberapa contoh kat sini. Okay, kita ada beberapa contoh kat situ. So ada 6. Okay, so tengok yang pertama. Untuk K. Okay, potassium, proton number dia 19. Jadi first, kamu kena tulis electronic configuration. Jadi bila kamu buat electronic configuration, so kita akan dapat beginilah. Alright, so daripada sini kita boleh identify. First, number of valence electron. Okay, sebab so daripada sini kita boleh cari dia punya blok. Blok, period dan juga group. Okay, period dan juga group. Okay, blok. First, kamu kena tengok dia punya blok. So, macam mana nak tengok blok? Blok ni mudah sahaja. Blok rujuk kepada orbital yang terakhir sekali. Contoh dalam kes ni adalah 4s lah. Okay, 4s. Jadi, apa blok untuk kumpulan ataupun atom ini? So, dia adalah blok S. Tengok yang hujung sekali. Ataupun yang paling besar dia punya aras tenaga orbital. Okay, blok dia adalah blok S. Right, so blok S. Period. Okay, period sama juga. Period, tengok period yang paling besar sekali. Ataupun shell yang paling besar sekali. Iaitu period keempat. Okay, dan group. Okay, group. Jadi, seperti yang kita maklum tadi. So, kita kena identify dia punya valence elektron. Valence elektron kalau ikutkan. Sebab dia adalah blok S. Jadi, valence elektron dia adalah 1. So, group dia adalah group 1. Okay. Alright, itu yang pertama. Tengok yang kedua. Okay, tengok yang kedua. Tengok yang kedua adalah klorin. Proton number dia adalah 17. Sama juga. First, kita kena tulis electronic configuration. So, kita dapat 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 dan juga 3p5. Okay. So, daripada situ, kita boleh identify dia punya blok. Yang kedua, period. Yang ketiga, dia punya group. Okay, group. So, blok apa? Sama juga, kita tengok yang paling besar ataupun yang paling hujung. Yang paling hujung adalah 3P. Okay, jadi maksud dia duduk di blok P. Okay, period. Okay, period sama juga. Tengok yang paling besar dia punya shell ataupun principal quantum number. Yang paling besar dia adalah 3. Ini sama juga 3. Jadi period adalah period 3. So, group. Oleh sebab dia blok P, jadi kita determine dia punya valence elektron. Jadi valence elektron, kalau kita tengok kat sini, valence elektron dia adalah yang inilah. Valence shell. Valence shell dia 3. Jadi valence elektron dia adalah 7. Maksud dia, oleh sebab dia duduk di blok P, so ingat balik, untuk blok P, group kena valence elektron kena tambah dengan 10. So, maksud dia adalah group 17. Okay. So, dia adalah group 17. Alright. Okay. Kenapa kita kena tambah dengan 10? Alright. Untuk blok P, kita kena tambah dengan 10 kalau kita ingat balik. So, di antara blok S dan juga blok P, dia ada blok D. Okay. So, kalau kita tengok balik,
daripada periodic table tadi. So kalau tengok di sini kan, atau di sini. Okey. So dia ni blok S, ini blok P. Okey. So di sini ada blok D. So ni blok D. Dan blok D ni dia ada 10 kumpulan. Grup 3 sampai grup 12. So di sini ada 10 grup, 10 kumpulan. Okey, sebab itulah untuk blok P, so kita kena tambah dengan 10. Okey, kena tambah dengan 10. Okey, kita tengok terus soalan yang seterusnya. Okey, untuk titanium. Okey, titanium proton number dia 22. So, kita tuliskan electronic configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d2. Make sure semua proton number ataupun number of electron dia cukup. Okay. And then daripada situ kita boleh identify dia punya. Okay, first dia punya block. Yang kedua dia punya period. Yang ketiga dia punya group. Okay, group. Jadi number of valence, block dia apa? Block dia kita tengok yang paling hujung. Yang paling hujung. So dia orbital 3D. Maksud dia adalah blok D. Period. Okay, period kita kena tengok number of shell yang paling besar ataupun principal quantum number yang paling besar. So kalau kita tengok yang paling besar adalah ini. N sama juga dengan 4. Jadi period dia adalah period 4. Okay. Kita tengok yang hujung. Sebab yang hujung ni shell dia adalah shell yang ketiga. Jadi shell yang besar adalah 4. Jadi period dia adalah period keempat. Dan yang terakhir adalah group. So group kena identify dia punya valence electron. So oleh sebab dia adalah block D. So kita ingat balik. Jadi block D valence shell ataupun valence electron dia adalah yang hujung sini. Dia bermula daripada S kena campur dengan elektron yang ada pada orbital D. Jadi valence elektron dia adalah 2 campungan 2, 4. Okey, jadi valence elektron dia adalah 4. So untuk blok D, group sama juga dengan valence elektron. So dia adalah group 4. Okey, group 4. Right? Okey, seterusnya. Okey. Krypton. Right? So electronic configuration dia adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, 4s2, 3d10 dan 4p6. Okey, so sama juga daripada sini kita boleh identify dia punya block, dia punya period berapa dan dia punya kumpulan. Okey. So block kita tengok yang paling hujung dalam kita punya electronic configuration. So dia adalah orbital 4p yang paling hujung. Jadi maksud dia adalah blok P. Period, okay, yang paling besar dia punya principal quantum number adalah N. N yang paling besar adalah 4. Jadi maksud dia period dia adalah 4 lah. Period keempat. Dan group, okay, group. So dia punya valence elektron untuk blok P, valence elektron untuk blok P yang mana? Okay, valence elektron dia adalah yang duduk dekat outer shell. Outer shell yang ni lah, 4s2 dan juga 4p6. Jadi maksud dia valence elektron dia ada 2 campur dengan 6, 8. So ada 8. Sebab dia duduk kat blok P, jadi 8 kena campur dengan 10. Dia adalah kumpulan 18. Okey, kumpulan 18. Okey, tengok dua lagi contoh terakhir. Cobalt. Proton number dia 27. Okey, electronic configuration dia adalah seperti berikut. Okey, daripada sini kita boleh tengok dia punya blok. Okey, blok apa? Period berapa? Dan juga grup yang ke berapa.
So blok apa? Sama juga. Kita tengok yang paling hujung, orbital 3D. Maksud dia duduk dekat blok D. Period berapa? Tengok principal quantum number yang paling besar. Okey, and dia adalah 4. So dia adalah period 4. Group apa? Oleh sebab dia ada blok D. So kita ingat balik. Untuk blok D, valence elektron dia kita kena ambil daripada sini. Okey, so di valence elektron dia, ini adalah valence elektron. Valence elektron dia ada 7.2, 9. Jadi grup dia sama juga dengan valence elektron. Dia adalah grup 9. Okay, last sekali. Alright, silicon ion. Silicon 4+. Okay, proton number dia 14. Okay, jangan tertipu kat sini. Walaupun dia berdiri dalam bentuk ion, untuk menentukan grup dan juga plot dan juga period, so kita jangan refer kepada ion. Okay, kita refer kepada silicon atom. Silicon lah. Okay. Sebab kalau kita rujuk kepada silicon 4+, itu bermaksud dia dah remove 4 elektron. Bila dah remove 4 elektron, jadi kalau proton number dia 14, elektron dia akan jadi 10. So bila kita buat electronic configuration untuk silicon 4+, kita akan dapat 1s2, 2s2, 2p6. Okey, 2p6. Kalau kita tengok kat sini, kalau kita rujuk yang silicon 4+, maksud dia duduk di blok P, and then period 2 dan juga valence elektron dia ada 8 kan. Maksud dia grup 18. Okey, period 2 grup 18. Period 2 grup 18. So kalau ikutkan, kalau period 2 grup 18, ini sebenarnya merujuk kepada neon. Okey, neon. Sebab neon proton number dia adalah 10. Okey, jadi kita tak boleh merujuk kepada ion. Walaupun soalan tu diberi dalam bentuk ion, so kita kena tengok juga dia punya atom. Sebab yang ni kita nak merujuk kepada kumpulan di dalam jadual berkala. Alright, silikon. Maksudnya kita kena rujuk pada silikon. Tapi sebenarnya tak ada masalah sebab proton number tetap sama dan tidak berubah. Okey, proton number untuk silikon tetap 14. Maksudnya elektron dia tetap 14 lah. Alright. So kena rujuk kepada silikon. So silikon, electronic configuration untuk silikon, okey, adalah seperti berikutlah. Okey, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2. So daripada sini kita boleh tengok dia punya electronic configuration. Daripada electronic configuration kita boleh cari dia punya block. Dia punya period berapa dan juga kumpulan. So kalau kita tengok blok apa, tengok yang paling hujung 3p, maksud dia duduk di blok P. Period berapa, tengok shell yang paling besar. Shell yang paling besar adalah 3. Jadi maksud dia period ketiga. Dan group berapa, so identify dia punya valence elektron. Valence elektron kalau ikutkan, so inilah valence elektron dia. So 2 campur dengan 2, 4 valence elektron. Okay, 4 valence elektron. Jadi sebab dia duduk di blok P, valence elektron kena campur dengan 10. Maksud dia duduk grup 14. Okey, so itu sahaja.